duduk bertafakur sebelum salam tu. Ini sangat-sangat penting. Ya. Jadi, ya, okey, dah sudah. Okay. Jadi ada buku surat 74 ya, 74 atau 73 siapa ada buku ya. Siapa tak ada buku pun tak apa, boleh dengar ya. Okay. Pada adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati Allah, yang disayangi sekalian ya. Jadi insya-Allah lah kita bersama-sama. Kalau yang macam tak jelas tu tolong beritahu saya lah ya. Jadi minta dijelaskan lagi ya. Jadi muka surat 73 tu bacaan tahiyat ya, tahiyat. Agak-agaknya kalau kita tanyalah ya, siapa yang boleh beri makna ya tahiyat ni dengan apa, dapat 50% pun tak apalah. Boleh tak beri makna tahiyat? Boleh tak? Kat depan ni boleh tak? Agaknya 50%. Boleh lancar tak lancar? Boleh. Nama siapa? Nuriza. Yalah, selalunya macam tu lah. Ada lagi. Okay. Jadi sekarang kita nak kemaskan, nak lihat. Bila kita mulakan duduk, kita baca at-tahiyatul apa makna dia? Liza boleh faham tak syarat? Ataupun kita rasa macam ingat-ingat lupa, tapi kita bolehlah nak khusyuk sebab kita nak tunjukkan kebesaran Allah. Itu umumlah. Jadi sekarang ni kita nak lihat surat 74 satu persatu. Dia ada 4 ya tentang segala-galanya. Ya 4 tu. At-tahiyatu segala penghormatan. Kemudian al-mubarakat tu segala keberkatan. Ya. Kemudian as-salawat tu segala kebaikan. Ya. Kemudian at-thayyibah tu segala keindahan. Senang nak ingat tu. Ya. Okey. Ya. Jadi lillah, hanya milik Allah. Mudah kan? Boleh ingat tak? Boleh baca sebut ramai-ramai tak? Okey, baik. Saya sebut at-tahiyat, perempuan tulis sebutkan maksud ya. Okey. At-tahiyat segala penghormatan. At-tahiyat tu segala penghormatan. Kepada apa? Kepada Allah. Tempat kita bersujud, tempat kita rokok tadi, selepas kita berdiri, kita mengagungkan Allah itu, maknanya bila kita duduk last kali tu kalimah-kalimah yang sangat padat ya, gitu ya. At-tahiyatu segala penghormatan. Kemudian al-mubarakat segala keberkatan. Senang nak ingat keberkatan. As-salawat segala kebaikan. Salawat tu maknanya salawat tu segala, diterjemahkan senang nakkan segala kebaikan ya. Kemudian at-tayyibat. Tayyibat tu sebenarnya baik tapi diterjemahkan indah. Baik yang indah ya. Okay. Jadi lagi sekali at-tahiyat segala penghormatan. Al-mubarakat segala keberkatan. As-salawat segala kebaikan. At-tayyibat segala keindahan. Lillahi ta'ala, lillah lah kepada Allah. Jadi itulah dia ucapan pengagungan kita pada Allah ya. Di mana yang disebutkan ucapan ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di mana di semasa di Isra Mi'raj kan, di atas tu ada ceritanya lah. Itulah ucapan Nabi kepada Allah pada masa itulah di Sidratul Muntaha. Kemudian disambung pula dengan lillahi ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan? Jadi assalamu alayka, selamatlah, selamat doa selamat kesejahteraan kepada engkau wahai Muhammad, kepada nabiku, kepada pesuruhku. Siapa yang kata tu? Allah yang kata. Masya Allah ya, perbualan yang sangat kagumlah, mengagumkan sangatlah, hebat ya. Jadi bila saat assalamualaikum tu kita duduk dalam keadaan bertafakur tu, kita gambarkanlah perbualan itu ya. Assalamualaikum,
selamat ke atas engkau. Ucapan daripada Allah kepada Rasul. Ayyuhan Nabi, wahai Nabi, ya, wahai Nabi Muhammad, warahmatullahi wabarakatuh, yang rahmat Allah dan keberkatannya. Kemudian petak yang ketiga pula, muka surat 75, okay? Assalamualaikum. Tahu apa tak dengar ya? Pasal tak ada. Baiklah, kita sambung balik. Assalamualaikum. Nah pula tu kepada kami, ya, kami, ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Bila kita membaca tahiyat ini, kita baca dengan tajwid tak? Tajwid juga. Baca dengan tajwid. Jadi ilmu yang kita dapat itu kita gunakanlah alaina. Ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Bukan as-salihin. Jadi salah lah. As-salihin. Sekarang kita dah belajar kan tentang pangkal tempat keluar huruf, ya. Jadi kita amatilah. Hak simpul dengan tu di ujung sekali, ya, ataupun di dada. Jadi kita berbetullah dia masa ke semasa, ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Lepas ni akan kita buat klinik tahiyat jugalah kan. Jadi masing-masing baca dalam kumpulan lah, ya, insyaAllah. Okey, doa keselamatan lah. Assalam tu makna selamat lah, keselamatan dan kesejahteraan ke atas kami. Begitu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ingat pada umatnya. Dia bukan pada untuk dirinya sendiri, tidak, ya, bukan kepada alayya, tapi alaina, kepada kami, aku dan umatku. Begitulah Rasulullah bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Taala ini, bukan aku seorang saja, tapi walaupun dia berada di atas, ya, paling atas Sidratul Muntaha, dia ingat pada kita, ya. Alaina wa ala ibadillah, dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kepada kami, pada Rasulullah, kepada nabi-nabi yang lain, pada semua-semua tu, dan juga ke atas hamba-hamba yang soleh. Yang soleh lah. Yang soleh, yang solat, ya, yang mengerjakan amalan-amalan soleh. Jadi itu tiga perkara tu kita pasakkan, ya, pasakkan dalam diri kita setiap kali kita tahiyat, ya. Salah satu daripada kita nak buang daripada khayalan-khayalan tu, kita ingat maksud dia dengan lebih tekun, dengan satu persatu. Lihatlah di muka saat ni sekali belik balik, ya, belik balik patah-patah perkataan itu. Sebenarnya kita kata senang, jangan kata susah. Kalau kata senang, senanglah dia membagi kat kita tu makna sepatah-sepatah perkataan. Kemudian kita sambung muka surat 77, ya. Dia punya maksud dia tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulalah kita nak genggamkan jari kita, ya. Genggamkan jari kita untuk kita bersedia mengangkat jari kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Illa itulah kita angkat. Kita angkat tu macam ni, ya. Bukan macam ni, ya. Nak tembak ke atas bukan dia. Kita tunjuk ke depan, tunjuk ke depan. Jadi tak payahlah nak tanya macam ni, ya. Itu semuanya betul, tapi kita Imam Syafi'i, kita bersatu bersama ni, kita belajar dekat Malaysia. Ialah kebanyakan kita belajar Malaysia. Kalau di pusat sekejap aja, ya, tak sempat nak berguru dengan orang Arab di sana, ya, mengajar berbagai-bagai tu. Jadi kita di sini kita macam ni. Kita tekad kita begini saja, ya. Tak payah tengok orang keliling kita ni dia bergerak-gerak. Saya pernah juga di surau Syekh Chen
Section 2 ya. Sebab pakai baju kan nampak tangan kan dia bergerak-gerak kan. Jadi biarlah dia kan ya, dia berbicara dia belajar dia kan kita kena husnuzon. Betul tak? Saya mengambil sikap begitulah. Saya tak suka nak marah ya. Okey. Baiklah, seterusnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita naik saksi bahawa Rasulullah Muhammad Rasulullah. Itulah mengucap dua kalimah syahadah di mana semasa kita ikrar itu adalah kita bersaksi seolah-olah kita berjanji kita ikrar pada diri kita bahawa aku yakin, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan, tiada ilah. Jadi pada Allah sajalah ikutan kita. Ya, Allah saja ikutan kita dan Nabi Muhammad itu sebagai ikutan kita, panduan kita. Kita berjanji berapa kali ya, 13 kali kita janji kan. Jadi kita pasakkan dalam diri kita supaya kita tidak terseleweng. Kemudian sambung muka surat 78 ya. 78 pula kita habiskan dengan itu dulu sebelum kita buat praktikal. Allahumma salli ala Allah, bukan Allah ya. Bukan Allah ya. Tu salah. Tu Allah. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Ada Sayyidina, ada tak Sayyidina? Boleh dua-dua pakai. Ya. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Saya tertambahlah sebab dah biasa Sayyidina. Wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kita lihat maksud ni tak susah juga sebab dia sama saja ya maksud dia. Cuma jangan kita bertukar. Muhammad dengan Ibrahim dengan Muhammad itu bertukar. Jadi apa yang amalan kita nak perbaiki supaya ianya betul, selalu semak. Ada buku lah. Ya, apa yang saya buat kan dah setahun, masa awal-awal, masa budak-budak kecil dulu, semak. Masa nak masuk remaja, semak. Masa nak masuk dewasa awal, semak. Nak masuk remaja pertengahan, semak. Selalunya begitulah. Jadi kita buat semak. Sebelum nak pergi Mekah, semak. Nak perbetulkan tahsin solat kita ya. Jadi kita sentiasa bermuhasabah diri kita bersendirian ataupun berkawan, berkeluarga. Kalau tak ada kawan-kawan, kita sendiri-sendirilah. Kita semak tapi ada buku lah. Buku kat rumah kan berbagai-bagai kan. Jadi kita boleh semak supaya tak bertukar ya. Kama sallaita ala, sebagaimana engkau telah berikan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dia ulang pula kepada Nabi Muhammad pula, kemudian Nabi Ibrahim pula. Last kali itu fil alami, di alam ini, fil alami itu di alam ini, alam dunia ini. Ya, innaka, sesungguhnya engkau Hamidum Majid. Apa makna Hamid? Hamid itu ialah yang maha terpuji dan yang maha mulia. Jadi masa kita dalam solat itu banyak perkataan-perkataan mengagungkan, memuliakan, meninggikan ya. Jadi kita berhadapan dengan Allah. Allah Rabbul Jalil ya. Selepas tahiyat tu nak bagi salam dulu ke nak doa dulu? Doa sebelum salam adalah sangat-sangat diberkati. Kalau tak dapat tak diberikan oleh Allah itu maknanya kita serugilah. Kalau diberi masa tu ingat nak doa itu adalah rahmat daripada Allah nak bagi pada kita, yang kita teringat ada doa, kita doalah. Jadi apa doa-doanya itu bolehlah saya tunjukkan di pusat 80. Ya, jadi siapa yang tak dapat tu boleh semaklah kan. Jadi saya nak tinggalkan doa inilah sangat ni. Tapi sebenarnya dia banyak doa. Tapi doa ini adalah doa yang daripada Rasulullah SAW ni, bagi ni kita ambil doa ni lah. Daripada Imam Nawawi, banyak dalam buku-buku tu kita guna pakai doa ini. Kalau nak doa lain boleh tak? Boleh. Allahumma ufid lahu warhamhu. Allahumma inni a'udzubika minal qabr, jauhkanlah daripada neraka Jahannam. Berbagai-bagai. Tapi kita ambil doa ini pusat 80. Allahumma ufidli, Allah ampunkanlah aku. Ma qaddamtu,
ampunkan dosa yang aku lakukan masa lalu. Ma qaddamtu wa ma akhartu, dan dosa yang aku lakukan kemudian. Doa ni sangat bagus sangat. Wa ma akhartu wa ma asrartu. Wa ma asrartu, dan dosa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi. Kemudian wa ma a'lantu, dan aku lakukan secara terang-terangan. Maafkanlah aku. Kemudian wa ma anta, dan dosa yang engkau a'lamu bihi, yang engkau tahu. Engkau ya Allah lebih tahu dosa yang aku lakukan. Minni, daripada aku, ya, a'lamu bihi minni, anta engkau, antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah Tuhan yang dahulu dan engkaulah Tuhan yang kemudian. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Kalau kita bertekad nak hafal doa ini, minta Allah pada Allah itu dimudahkan, ya. Jadi mungkin 2-3 kali, mungkin ada 10 kali, ada yang menulis dulu, ada yang setakat menghafal tu dah boleh ingat. Mana buat setakat mana yang kita boleh, usaha kita lah. Jadi cubalah, ya. Kalau yang orang muda-muda tu rasa macam berat ke nak hafal ke kan, setakat kita tahu akan datang bila dah ada kelapangan tu kan, kita bertekad kita nak hafal doa ini, muka surat 80. Jadi kita bertekad nak hafal doa ini, ya. Jadi sebelum kita beri salam, jadi selepas itu kita baca satu lagi doa yang mudah ialah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ramai yang dah boleh hafal tu. Itu pun salah satu doa selepas membaca tahiyat akhir. Dan barulah beri salam. Saya tunjukkan beri salam, ya. Beri salam ialah bagaimana beri salam. Okey, misalnya dah habis doa itu kan. Assalam berdepan, bukan berbusuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kemudian ke depan tu tak ada tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu tidak disunatkan, ya. Jadi yang afdalnya adalah assalamualaikum warahmatullahi, ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Kita melihat kat belakang, kat tepi, seolah-olah orang di belakang nampak pipi kita, ya. Sebab orang di belakang nampak pipi Nabi yang putih, ya, di belakang pipi. Jadi kita pandang ke belakang. Kalau kita solat berjemaah, kita nampak jiran sebelah kita kan. Sebelah kita. Kalau kita bersendirian, kita nampak lantai, kan? Kita nampak sejadah ke lantai. Kita nampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat kita beri salam tu kepada siapa? Kita beri salam kepada orang kan. Niat kita kepada siapa? Kalau di belakang, kalau kita seorang-seorang, kita niat kepada malaikat, itu Islam, ya. Kepada imam pula dia beri salam kepada siapa? Beri salam kepada, sama juga kepada para malaikat dan juga kepada makmum. Dan balik assalamualaikum, dan makmum di belakang assalamualaikum, dia berbalas-balas salam. Tapi bukan waalaikumsalam, assalamualaikum. Di sana dan di sini. Semua beri salam. Jadi beri salam. Jadi kita sambutlah salamnya dan kita beri salam. Assalam. Kita minta kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Salam. Kita minta dalam salawat itu. Sebab kita nak buat tempat ini masuk untuk kesimpulan. Maksudnya habis. Ada sikit masa tadi. Jadi kita nak buat kepada dia kesimpulan lah. Sebab kita memerlukan pergerakan kita, ya. Pergerakan kita, tangan kita kan. Bila angkat kaki itu kan kita masih macam ni kan. Tak boleh macam ni. Nak kena lebarkan tangan jari kita. Jadi kita nak peluk kita lah. Sebelum kita balik rumah tu kan. Jadi dia lebarkan sikit. Jadi macam mana masih lagi duduk berjauhan. Buat 2 kumpulan dulu, baru jadi 4 kumpulan. Tadi saya bincang dengan Liza tadi,
dalam tunjuk contoh. Tak boleh rapat ada masa kita duduk atas toilet, kita boleh jarakkan bila kita duduk, kita kena rapatkan. Itu dah kena biasa. Ya. Semuanya itu adalah kita niat, kita nak ikut kepada Rasulullah SAW bersembahyang. Ya, asallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, semayanglah kamu sebagaimana Rasulullah solat. Ya, sebagaimana ada yang buku yang sabar, iaitu buku-buku yang buku mintas. Ya. Saya nak beritahu panduan yang saya ajar ni banyak buku kitab-kitab ya, dan saya rujuk kepada buku ini ya. Buku mintas ya. Saya belajar dalam masa agak lah ya, sebab dia detail ya, detail. Tapi boleh diterjemahkan dalam bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu dan diberikan sebab banyak persoalan-persoalan yang akan keluar semasa kita dalam solat itu tak dapat dijawab. Semasa saya form 6 ni saya tanya ustaz, saya tanya selepas berapa puluh tahun baru dapat jawapan daripada buku ini. Jadi saya sayang buku ini dan itulah buku rujukan saya salah satunya lah. Jadi kita nak berkongsi lah ya, jadi kita buat kumpulan tulis lah ya, masa sangatlah pendek kan. Jadi dua kumpulan sekarang ni Anita bantu saya untuk buat kumpulan dan juga Puan kita nak mulakan daripada awal ya, dia rasa udah sampai 7. Kita permudahkan. Okey, boleh. Jadi mula-mula sekali lantik ketua kumpulan. Jadi ketua kumpulan maknanya boleh melatih. Okey. Oh, tak kuat. Boleh dah. Okey. Halo. Bawah sikit. Okey, tak apa.
Halo, 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 halo. Dah boleh dah, dah boleh dah. Okey, okey. Okey, baiklah. Dapat 3 kumpulan. Okey, alhamdulillah. Jadi harap dalam setiap kumpulan tu ada yang jadi ketua lah. Jadi ketua sebab nak tunjuk satu persatu. Tapi saya akan round lah tengok. Jadi kita nak buat ni ialah kalau daripada atas kita buat 2 rakaat ya. Semai 2 rakaat daripada takbir atau ihram. Seperti biasalah sampai salam. Ya, okey. Jadi bagaimana kedudukan pergerakan kita ya? Berapa kali kita nak angkat takbir? Ada yang angkat, ada yang tak angkat. Ya, itu yang saya lihat kesilapan-kesilapan yang berlaku ya. Jadi kita nak perjelaskan satu persatu. Okey, baik. Contohnya saya tunjuk dulu. Okey, takbir. Macam mana ya takbir? Okey, jadi macam ni ya. Kalau nak buat tu satu kumpulan dulu buat ke, yang lain tengok. Kemudian kumpulan yang kedua pula, kumpulan yang ketiga pula, gitu ya. Satu-satu kumpulan ya. Jadi mula-mula sekali katalah nak sembahyang sunat lah, sembahyang subuh, tak ada doa kunut, sembahyang sunat ya. Okey, baik, berdiri tegak, bertulang kering, tulang belakang ya. Itu saya sebut tulang kering, tulang belakang ya. Dalam buku ada tulang kering lah, tulang belakang lah. Saya rasa tulang belakang lebih baik, lebih tepat ya. Baik, kita tegakkan badan ya. Kita niat usalli fardu sunnatu qabla subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Okey. Allahu akbar. Ya, saya ambil gambar kat sini, ini pun boleh ya, saya ambil yang kat sini ya. Allahu akbar. Tangan kita begini ya. Tangan kita begini, gini boleh atau ini boleh kan? Ini pun boleh. Okey. Al-Fatihah. Baca Fatihah tak? Sempat baca Fatihah sebab nak lihat dia punya tajwid dia. Kemudian Al-Fatihah, kemudian surah Qul Huwallah, kemudian Allahu akbar, angkat tangan. Jangan tak angkat tangan kita nak rukuk, ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal, mata kita melihat tempat sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Kaki kita begini je ya. Kaki kita gini. Kalau orang muda rapat ya. Tapi kita ni dah betul tak boleh nak rapat lagi dah. Jadi saya ambil saya tengok dalam buku tu dijarakkan ya. Jarakkan sama dengan bahu kita. Okey. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi kita begini ya, gini sama itu nak kena tengoklah ketua, nak kena tengok mesti 90 darjah. 90 darjah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah dah. Kemudian Rabbana lakal hamd. Kemudian okey. Apa tu dia bermula sebelum kasiran tu dia ada kalimah saya kadang-kadang saya terlupa pula. Rabbana lakal hamd. Hamdan. Okey. Nanti saya tulis ya. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Ada 4 perkataan. Kemudian Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar, tak angkat tangan. 2 kali je angkat tangan tadi kan. Takbiratul ihram angkat tangan, masa kita nak rukuk angkat tangan, bila kita nak i'tidal angkat tangan. Jadi 3. 3 lepas tu kita saya ni tak betul ni sebab saya nak betulkan ni. Okey, baik. Ini jari kita rapat, kemudian bahu kita cara sujud ya. Sama dengan bahu ya. Tak boleh begini. Tak boleh begini, tapi dekat dengan macam ni. Macam ni ya. Orang lelaki begini, orang perempuan dalam. Sebab nampak aurat dia dalam. Kalau orang Arab yang kangkang tu, tak apalah dia punya mazhab dia. Kita masuk dalam. Masuk dalam. Okey, dapatkan. Dan jari hendaklah ditekan. Tekan, tak boleh sikit-sikit, tak boleh sikit-sikit macam ni ya. Kita nak betulkan tudung kan sikit aja. Tak betul lah.
Sikit je kemudian dahi kita kena hidung. Hidung tu adalah tambahan. Ya, kalau dahi saja sudah mencakupi, sudah memadai. Kalau dua-dua pun okey. Ya, sebab ada dua-dua hadis tu. Okey, baik. Ya. Okey, lepas tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali sampai kita rasa betul-betul sujud kita mengagungkan itu hal kerohanian lah saya nak kan. Kemudian lepas tu duduk istirahat. Duduk macam ni. Ini nak kena tengok ni. Jadi kedua-dua kumpulan sila perhatikan siapa yang dapat, siapa yang tak dapat dia. Jadi setakat yang dia boleh lah. Kalau yang sakit kaki tu kita maafkan dia lah. Jadi yang sebetulnya begini. Tak boleh tak apa ya. Tak boleh tu. Jadi kena tegapkan. Tegap begini. Dan dinaikkan. Kemudian tangan kita di atas lutut. Gini bukan gini. Saya nampak jugalah anak saya macam ni. Teguh kenapa ni Nadia macam ni? Lepas tu dia macam ni. Ambil pembaris. Sama. Dia tak boleh macam ni. Dulu. Straight macam ni ya. Dia macam ni. Dibukakan sikit. Bukakan sikit ya. Dia tak macam ni sangat dah. Macam ni dibukakan sikit ya. Baca. Rabbi fi'li warhamni wajibuni. Dan seterusnya. Kemudian sujud yang kedua. Mengulangi sujud ya. Mengulangi keagungan Allah yang kedua pula. Lepas itu bangkit. Ya. Bangkit. Bangkit bagaimana? Okey, bangkit. Okey. Kalau bangkit, kalau duduk sebentar tak boleh lama. Sunat. Kalau tak duduk macam tak dapat sunat. Kalau orang muda nak dia tak duduk macam ni, biarkan dia. Dia belum lagi belajar. Kan? Jadi nanti satu masa dia nak duduk macam ni, silakan, bagus. Naik taraf, naik makam. Okey, Pak. Jadi kita duduk dulu kat sini, kita letak tangan jadi di sini, kita angkat. Begitu. Kita angkat. Barulah untuk rakaat yang kedua. Jelas tak? Ada soalan? Okey. Okay. Jadi lepas tu kita buat yang kedua pula. Seperti biasa. Lepas tu kita duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir pula ya. Duduk tahiyat akhir pula. Beginilah. Beginilah kita duduk punggung kita ke bawah. Ya. Ya. Okey, itu soalan yang sangat famous, popular sangat soalan ni ya. Okey, baiklah, apabila kita sebaik-baiknya bila kita nak sujud tak ada lapik. Macam ni okeylah sebab tangan saya macam ni kan. Tapi sebab kita pakai telekom, jadi itu dimaafkan. Saya dah semak majlis fatwa muzakarah, itu dimaafkan. Jadi maknanya kita ya boleh Sebab itulah dia ada khilaf kan. Kita kalau dekat Mekah, orang Indonesia dia buat lapik dia khusus kita nampak. Jadi kita tengok kenapa dia macam tu, kita tak macam tu kan, kita bertanya kan. Jadi itulah dia persoalannya. Jadi dua boleh pakai. Ada kejap. Boleh juga. Orang muda selalunya dia masuk ke dalam ya. Sebab dia ada dua kaedah dia. Orang yang sujud lama, orang dah berusia, dia lenguh tangan dia kan, dia boleh nak lapik kepada lutut ya. Ada saya baca dalam hadis tu ya. Jadi itu boleh juga. Ya. Jadi ada beberapa cara lah. Ya saya. Ya ini nak kena hati-hati kalau kita pakai telefon orang lain yang sempit kan, muka kita lebar sikit kan, ya Allah, tengok ni kan macam ni, macam mana, tak sah, tidak sah ya. Tolong hati-hati, tidak sah. Jadi kita sujud tu atas dahi, bukan di tempat yang jadi tak boleh lah. Memang dah dalam kitab hadis memang dia menyebut. Ya, kena jagalah tu. Kita jaga. Ya, Puan? Ya saya. Untuk salat sunat. Ya. Ya. Nampak muda lagi? Okey. Saya faham ya. Maaf ya.
inilah yang disebutkan, saya sebutkan tadi. Jadi memang itu ada dalam kitab hadis, dibenarkan. Kita tak betul puan. Okey. Ya wah bagus. Ya, okey. Boleh. Memang ada dalam hadis. Okey. Tahniah puan. Okey. Ya saya. Jangan bangun macam unta, kemudian jangan tangan kita ni macam anjing. Berbagai-bagai cara tu kan. Jadi kita ikut cara yang betul lah yang saya sebutkan tadi tu, ada ikut sunnah Nabi. Maknanya yang kalau selain tak ikut sebab yang disebutkan tadi tu, ikut cara yang tak betul, macam jangan buat macam tu. Jadi macam orang unta tu dia terus bangun. Dia terus je bangun. Kalau kita ya, jadi maknanya tangan kita bila kita nak bangun daripada nak untuk rakaat yang seterusnya kan, tangan kita ke depan sikit ya. Jangan terus macam jangan ikut cara macam unta, dia terus bangun badan dia. Okey, dan macam anjing tu pula tu bila dia sujud, katalah macam orang penat kan, kepenatan kan. Alah malas lah nak sujud anda. Macam tu je, macam tu. Kalau kita menghayati malas lah, macam tu je kan. Itu salah lah. Okey. Okey. Baiklah, itu pun juga ada dua pandangan ya. Sama ada lutut dulu bila kita nak turun, sama ada lutut dulu atau tangan dulu. Puan buat tangan dulu ke lutut dulu? Ya, dua-dua boleh. Ada bila kita lihat tu mana sebaik-baiknya itu ialah lutut dulu. Ada 4 mazhab tu yang kita baca, kemudian ada 2 mazhab yang lain tu adalah tangan dulu. Jadi dua-dua boleh digunakan pakai, dan juga Nabi kita dia ada perubahan juga semasa dia muda lain, masa dia berusia lain. Itu pun telah ditunjuk ajar, dah disebut dalam kitab-kitab di mana sahabat-sahabat melihat cara Nabi demikian. Ya. Sujud terakhir. Ya. Ya, doa tu ialah sunat tu. Tak boleh ya. Dalam sembahyang ni kita tak boleh cakap Melayu. Ya, dalam solat itu dia kena gunakan bahasa daripada bahasa doa-doa daripada bahasa Arab. Dalam hati boleh, lintasan boleh. Tapi tak boleh gunakan mulut kita. Dia tak boleh lafaz. Dalam hati dia datang sebab kita tak hafal dia punya baik-baik, dia punya perkataan tu kan. Jadi selalunya digalakkan kita gunakan nama Allah. Ya Wahhab, Ya Allah yang Maha penerima segala doa. Ya Allah yang, jadi Ya Wahhab kita gambarkan. Ya Wahhab kita gambarkan apa kita nak. Ya Wahhab kita gambarkan kita nak apa? Dalam bahasa Melayu. Apa nak apa? Sebab cakap Melayu kan. Jadi kita gambarkan lintasan. Ya. Pun sama juga. Sesuatu yang ada dalam lintasan dia tapi tidak dilafazkan. Tapi kalau misalnya yang tadi yang kita sebutkan kan, Allahumma ufili tu jadi kita ada lafazkan. Ada lafaz ya. Masa sujud. Okey, kita dilarang untuk melakukan perbuatan, membentangkan. Itu perbuatan kan kita buat kerja. Okey, saya faham. Baiklah, kena itu adalah kena hati-hati bila kita nak sujud, pastikan telekung kita yang besar menggelebar tu kan. Gelebar lah kan. Jadi kita kena pastikan ianya straight dan dia tidak mengganggu menutup muka kita. Jadi kita kena awas waspada lah. Sebab itulah kita beli telekung ke kan, jangan lebar sangat, dan bila kita ada angin dan sebagainya, kipas dan sebagainya, kita kena hati-hati, kita boleh melakukan pergerakan untuk memegang kain tu supaya tidak menutup muka kita. Kalau tertutup juga kita kena tukar, kena alihkan telekung tu.
Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia kena alihkan. Bukan sengaja, dia sengaja kan. Sengaja tak boleh. Sebab dia geli kan, sebab tempat awam kan. Ya, saya faham. Patutnya dia buat sejadah kecil, sejadah sendiri dia. Sebab ada orang yang berpenyakit kan, asma dan sebagainya. Ya. Yalah, kita boleh tegur dengan bismillah, dengan kasih sayang. Jangan marah, jangan garang. Jadi gaduh. Jadi kita, dek boleh tegur tak? Acik nak tegur adik boleh tak? Jadi selalunya kita gunakan kalimah salam dululah kan. Jadi demi kasih sayang dan supaya solat kita sama-sama diterima oleh Allah. Jadi acik nak tegur boleh tak dek? Kalau dia muka okey. Kadang-kadang muka garang je, dia dah macam nak balik dah, tak ada chance lah. Dia beku, dia dah keluar dah. Tapi selalunya dengan rahmat Allah, keizinan daripada Allah, selalunya lah kita dapat rahmat daripada Allah itu. Kalau kita nak tegur, kita ada niat tu, Allah akan berikan ruang. Selalunya kita buat ada ruang untuk dia dengar cakap kita. InsyaAllah. Kita tegur orang baca kuat kan? Pun sama juga. Ini saya. Tak boleh. Dan setiap lafaz yang kita baca, sebab memang ada 5 tempat yang kita baca menggunakan lafaz. Ya, iaitu takbiratul ihram, al-Fatihah, selawat, salam. Cukup tak? 5. Ya? Takbir takbiratul ihram. 5 lah. 5. Tahiyat. 5 ya, 5. Selawat, tahiyat, al-Fatihah, salam dan takbiratul ihram. 5 tu ialah dengan lafaz, di mana lafaz itu adalah telinga kita yang dengar. Jadi kalau orang sebelah dengar itu adalah dikatakan harus, yang tu makruh. Lepas tu kalau yang ramai lagi jadi haram. Jadi dilarang. Jadi kita ingat hukum yang itulah. Jadi kita sekadar-kadar kita membaca kan. Jadi membaca tu mestilah misalnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana saya nak gambarkan dia? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mendengar dia punya bahasa badan itu ada pergerakan yang kita sendiri yang tahu kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang sebelah tak dengar ataupun dia kasih sikit. Itulah. Tapi kalau orang tu terkuat juga mengganggu kita solat, misalnya katalah kita terganggu, sebenarnya kita tanya diri kita, kenapa kita nak dengar dia? Kalau saya lah kan, kita sembahyang kita baca untuk kita. Kalau dia baca kuat, kita berdengar je baca kuat kan, tapi kita tak pedulikan dia, kita teruskan. Sebab takut ganggu khusyuk kita. Tapi kalau ada peluang, kita tegur dia. Yalah, terima kasih sayang. Okey dah. Dah selesai dah? Boleh kita praktikal? Boleh lah. Kita buat 2 rakaat. Kumpulan A, B, C. Boleh? A, B, C ya. Okey. Kumpulan ni dululah. Jadi bangun untuk buat solat 2 rakaat. Diri. Kita sama-sama tengokkan. Menghadap kiblat dan juga tidak. Ya, dia nampak dua-dua sekali. Ya. Angkat jari. Angkat ya. Illa. Okey, baik. Cantik sangat soalan tu ya. Okey. Masa bilakah kita nak angkat jari dan masa bila kita nak turun jari ya? Okey. Kita duduk tahiyat akhir kan? Okey. Tahiyat akhir kan, at-tahiyatul mubarakatus salawah. Cepat sikit ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh begini? Kita terus je begini ataupun kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Boleh jatuh. Mata kita pula mana kita nak pandang? Kita nak pandang jari ke nak pandang tempat sujud? Dua-dua boleh. Dalam kitab. Memang ada dalam kitab ya. Dan kitab itulah yang Liza beli tu kan. Ajar sebenarnya ada beli kitab tu kan. Masa kita kata jadi kita semak. Kita itulah dia. Kita beri kepada keluarga kita. Itulah dia tanda-tanda cara tu kan. Jadi jelas ya? Okey. Ya. Dia tak sebut afdal. Dia dua-dua boleh, saya tak sebab asah. Afdal tu yang asah tu dua-dua sebab dia dua-dua boleh dipakai. Ya. Kalau praktikalnya kita tengok jari kita kan, kita lebih rasa kan. Ya.
Okey, masa bila kita nak letak? Kita masa awal kita dah letak macam dia kita letak dah. Ya awal. Ya betul. Masa awal. Ya? Anak turun. Ya betul, betul. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Dalam kitab memang itu yang diceritakan. Ada lagi tak ada dah? Okey. Ini memang dia bengkokkan sikit dia tak macam ni sangat Dan satu lagi yang kata Liza dia bengkokkan sikit. Berikut saya seolah-olah macam kita nak katakan bahawa Allah itu lah aku ditunjuk. Jadi macam kita bergerak tu seolah-olah macam ada pertalian dengan diri kita bahawa hanya Allah. Jadi tak macam tak keras sangatlah jadi bengkok sikit. Jelas saja. Okey, boleh buat dah sekarang? Ada lagi? Tak ada dah. Ya, ada satu lagi. Buat ramai-ramai. Buat satu kumpulan ni semua buat. Kalau 10 semak, ketua semak, kita semak yang ni tu semak. Apa dia? Tadi saya dah tunjuk dah. Jadi sekarang buat pula. Jadi saya tengok. Boleh? Jadi baiklah semua bangun dan buat. Ya lah. Ada ini dulu. Ini tak payah lagi. Tak payah lagi tengok dulu kumpulan ni. Satu-satu je semua orang buat. Ya. Apa dia? Dalam solat. Okey. Baik. Okey. Soalannya sangat baik sangatlah. Bagus sangat. Apakah doa-doa yang kita nak baca ni adakah ayat Quran ataupun doa-doa? Sebab kita nak lafazkan. Sebab kita nak lafaz ya. Okey. Jadi apa yang dalam lafaz itulah yang diajar dalam kitab fikah. Contoh yang saya sebutkan tadi kan Allahumma rabbi fi'li tadi tu kan. Itu bukan dalam Al-Quran. Tapi yang diajar oleh Rasul. Sebab itulah kita ada Al-Quran, ada hadis. Jadi dalam hadis itu adalah yang diceritakan oleh Nabi kita, itulah doa. Doa yang Nabi ajar. Dia Nabi ajar. Itu pun ya juga. Jalan itu dalam Al-Quran. Kemudian ada satu lagi tu ada juga bukan Al-Quran. Itu Nabi ajar kepada Muaz kan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Itu ada hadis. Itu bukan Al-Quran. Ya, yang terdapat dalam kitab fiqh itu hadis-hadis. Okey, jelas ya? Okey, sama. Itu pun sama juga yang Nabi ajar. Okey. Allahumma. Yalah itu ada. Memang sentiasa bacalah. Okey, baiklah. Kumpulan ni dulu ya. Okey, baik sembahyang 2 rakaat. Kita nak lihat SOP. Yang lain boleh perhatikan ya. Kejap lagi kumpulan B pula ya. Okey. Nak menghadap ke sana juga tak? Sebab biar boleh tengok. Tak apa, boleh. Tak apa ya. Okey. Okey. Solat sunat. Solat tapi 2 rakaat saja. Ni praktikal sajalah ya. Okey. Badan kena tegak ya. Badan kena tegak. Tulang belakang tegak. Itu yang Nabi ajar dan kita memang kita tegak. Semua tegak. Atas ni boleh? Tak boleh? SOP tak boleh ya? Ya. Saya buat tadi. Tak apa. Okey, baik. Allahu Akbar.
Tengok keadaan Allahu Akbar. Takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Okey. Niat dalam hati, tangan. Okey, antara ni ya. Angkat sikit ya. Okey. Baca qul huwallah lah. Baca Al-Fatihah. Baca Fatihah. Mata dekat tempat sujud. Mata tempat sujud. Ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nampak ya sama ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Tak angkat tangan. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 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 Sekejap ya. Yang ni saya nak tu tangan rapat. Tangan rapat ya. Tangan rapat. Okay. Allahu akbar. Okay, sorry. Rabbi fi'li warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Sekejap je lah ya. Okay. Allahu akbar. Okay. Angkat. Okay. Bangun. Okay. Allahu akbar. Okay. Macam ni tak angkat tangan ya. Tak angkat tangan. Selepas, okey dah, saya nak beritahu ya. Bila tahiyat awal, angkat tangan. Bila selepas membaca tahiyat awal, sebab dia ada dalam sembahyang maghrib dengan sembahyang 4 rakaat saja. Okey, angkat tangan ya. Takbir muamalat ya. Ini tak ada. Allahu akbar. Tak ada. 4 atau 3 saja ada. Selepas tahiyat awal saja. Ya? Okey dah. Okey. Allahu akbar. Allahu akbar. Rukuk. Rukuk. Okey. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim ala wa bihamdih. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Okey, kaki betul semua? Orang belakang nampak? Ya, okey. Cek. Okey, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Bersedia. Jadi kita bersedia.
Boleh, boleh. Boleh, dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kita ni dulu, betul baru kita angkat. Okey. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad ala sayyidina. Okey, cara jari ya. Jari dia ada berapa cara? Dia sama ada dia nampak bulat, dia nampak bulat macam ni atau macam ni. Macam ni. Macam ni ataupun macam ni. Jadi sekejap je. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia macam ni pun ada. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jatuhkan atau teruskan. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Tak apa. Yang pentingnya jari kita naik ke atas. Dalam diri kita tu Allah Allah kan, illallah. Kan jari kita angkat. Dia sama ada dia bulat ataupun dia tutup lubang, ataupun dia buka lubang, tutup lubang itu ada berbagai-bagai. Memang bahasa istilah dia ada lubang-lubang. Okey, kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Sampai habis innaka Hamidum Majid. Baca doa Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu sampai akhir. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Niat kepada para malaikat, niat kepada jin Islam, niat kepada orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan dan kiri. Angkat. Ini pun habis. Lepas tu istighfar 3 kali. Itu memang standard lah. Jangan tak istighfar pula. Astagfirullahaladzim 3 kali. Kemudian disusuli dengan salat subuh dan salat maghrib. Ada baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali dengan Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Itulah makanan rohani kita lah. Kita tak buat lah. Jadi selesai ya? Ya. Boleh. Boleh. Ada lagi? Ini boleh bersedia. Ya, betul. Kita niat kita sebab kita beri salam kat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berniat. Malaikat, jin Islam dan orang. Kalau ada sekitar kita solat berjemaah. Malaikat dan jin Islam. Sebab kita tak nampak makhluk Allah, kita perkara gaib kan. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kita yakin tu, kita pasak dalam hati kita. Boleh. Okey. Baiklah, ini kebulan sekali. Okey, boleh sekali. Yang ni perhatikan ya. Okey. Kumpulan A tadi tolong jadi hakim hakim. Okey. Okey, duduk jarak-jarak. Duduk jarak-jarak. Okey, baik, bersedia. Diri tegak, tulang belakang yang tegak, lurus. Sepatutnya saya pakai pembaris panjang. Saya tak ada pembaris panjang. Itu lebih jelas. Ada pembaris panjang, puan? Tak ada ya? Itu lebih jelas lah nak tunjukkan. Okey, baiklah. Ada yang tak bersedia lagi? Berdiri tegak. Liza tu tengok kat belakang ya. Okey, diri tegak ya. Memang tulang belakang kita ni kaki. Kaki jarak ikut badan kita ya. Okey. Yalah betul. Muda ya. Muda. Nampak muda lagi. Boleh rapat-rapat. Selalunya kita ikut kita punya keluasan bahu kita lah. Okey. Okey, niatlah usalli fardhu zuhri duha.
Usalli sunnata Tuhan rakaataini lillahi ta'ala. Okey. Allahu akbar. Lebarkan sikit tangan. Jadi, okey. Ya kita rasa ya, rasa ni kita serah diri pada Allah ni kan tangan kita macam ni. Ya, sudah? Ya, Ada bengkok sikit, tu betul dah. Okey. Okey. Allahu akbar. Ya. Ya, betul. Kebanyakan ya. Okay. Ini boleh juga. Ini sebenarnya tu kedudukan tangan kita sama ada dekat atas ataupun dekat sini. Dua-dua ada pilihan kita kan. Jadi dia kalau surrender macam ni kan. Tapi dia bengkok sikit. Ada Islam kita, Allahu Akbar kita bengkok sikit dan kita jarak sedikit. Okey. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu disertakan dengan niat Allah yang maha besar. Dalam maksud dia kita ingat tinggal Allah yang maha besar ya, di samping niat kita sembahyang duha sunat 2 rakaat. Okay. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, jangan lupa amin ya. Ingat malaikat di langit. Okey. Qul huwallahu ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jari kita macam ni ya. Sama juga. Allahu akbar. Okey, 90 darjah letak air tak ni. Letak air tak jatuh. Okey. Mata kita melihat tempat sujud. Dia macam dia bukan straight, dia bengkok ke depan. Okey. Betul kan? Cuma orang kita tak nampak, orang nampak. 90 darjah. Okey. Okey, sami Allahu liman hamidah. Dah tu dekat tangan dekat sebelah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd, tu dua-dua boleh. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Ya. Sami Allah tu masa kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Bukan berdiri baru sami Allahu liman hamidah. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Makna dia tahu kan? Okey. Allahu akbar, tak angkat tangan. Allahu akbar. Ya. Tak. Sebenarnya tak ada do. Matikan dah sebab dia hujung lah. Kita ajarlah sebab dia ramai kan. Okey. Kita takbir tanpa angkat tangan. Kita Allahu akbar tapi tangan tak angkat. Okey, Allahu akbar. Macam mana turun? Tangan dulu ke lutut dulu ke? Dua-dua boleh. Ikut keupayaan kita. Sebab mas tata'tum. Okey. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Okey. Sebab saya tak nak bagi sujud lama-lama, takut habuk ni. Masa kita sujud, kaki kita yang perempuan dirapatkan ya. Kita sujud yang perempuan dirapatkan. Tak, yang lelaki jarak. Perempuan dirapatkan. Bila kita nak sujud, tak. Jari kita rapat dan kaki kita pun rapat. Rapat.
Sebab saya tengok belakang tadi. Okey, okey. Hidung tak semestinya, dahi ya. Ya dahi. Hidung dua-dua ada dua hadis tapi yang ditekankanlah dahi. Kalau kita pergi masjid kita pakai ni kan, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak kena hidung tak apa, kita pakai mask itu harus. Walaupun kita pakai mask. Imam pun pakai mask. Ya. Ada hadis menjaga hidung dan dahi, dua-dua. Ya, betul. Itu. Ya, betul. Okey. Okey, baik ya. Kaki yang tadi tu hendak ada dilipatkan ya. Masa kita bila kita sujud, kita rapatkan kaki kita dan jari jemari kita tu kita lipatkan ke bawah. Lipatkan. Dia tak boleh gantung lah. Kita lipatkan ya. Jadi seolah-olah kita punya jari kita menghadap kiblat. Semuanya menghadap kiblat. Jadi kita fokuskan yang kita ni hati kita menghadap kiblat lah. Dengan jari kita rapat, dekat belakang kita rapat. Orang perempuan lah ya. Orang lelaki dia renggang ya. Dan kita menghadap kiblat. Ya. Dan rimbu kita rapat juga. Masa. Ya. Ya paras. Betul lah. Setentang dengan bahu. Ya, ini betul lah, ini betul. Okey. Siku dia tak boleh ke bawah tapi dia angkat tapi dia ke dalam. Dia ke dalam kita pilih ikut badan kita. Orang lelaki kembang. Okey. Saya takut ada apa-apa yang tertinggal lagi. Okey. Yalah. Okey. Jadi last kali ialah duduk tahiyat akhir iaitu duduk. Belum lagi? Okey, baiklah. Okey. Bangkit pula, bangun pula. Allahu akbar. Tak payahlah. Okey. Allahu akbar. Rukuk pula. Bangun macam tu boleh tapi tak dapat sunat duduk sebentar tadi. Tak ada sunat lah. Tapi disunatkan letakkan tangan. Tangan tu dia letakkan adalah sunat. Dia punya ada bahasa dia tu hendaklah meletakkan tanah. Tak dosa tak. Boleh kalau kita. Yalah. Boleh. Keadaan kita mastata'tum tu. Kita gunakan bahasa hadis tu lah. Iza amartukum amron fa'tu bihi mastata'tum. Sebenarnya panjang lagi sebenarnya. Okey, terima kasih tolong sediakan ya. Okey, ada lagi? Takbir ke? Okey, baca Fatihah. Baca Qul huwallah. Kemudian Allahu akbar. Tangan jari-jari kejap-kejap. Masih lagi sebab nak biasakan, masih lagi melengkung ke dalam. Dia lebarkan sikit. Sebab ni betul, right? Ini betul. Bengkok sikit. Jarak sikit. Okey. Sebab kita dah biasa macam ni melengkung kan. Jadi kita awaslah kadang-kadang walaupun dah diberitahu, kadang-kadang kita masih lagi nak macam ni. Jadi sebab dari segi hati tu penyerahan diri tu kurang lah. Sebab bila kita macam ni, kita ambil masa lah. Kita macam ke ada ulat belikat kita ada kat belakang. Tekan sakit sikit kalau kita tak biasa. Ada rasa ya. Sebab bila kita buat tu, kita rasa tu, kita niat untuk serah pada Allah, Allahu Akbar. Sebab kita bersama dengan Allah yang maha kan. Okay. Allahu Akbar. Tidak ya? Okay.
Kan? Okey. Selalu duduk cermin tengok cermin deh. Okey. Allahu akbar. Tadi rokok. Rokok tak payah angkat tangan. Sorry. Rokok pula. Okey, ingat sujud tadi. Okey. Allahu akbar, rokok. Okey. Rukuk. Ini nak kena pakai pembaris ni. Ini kecil kan. Sebab kecil kan. Okey. Okey. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim. Jari kita ke bawah ya. Jari kita tak boleh besar, tak boleh pegang ni. Sekejap. Ya. Pegang lutut. Ya. Kita hendaklah pegang lutut. Kita hendaklah pegang lutut. Kita hendaklah pegang lutut. Okey. Jadi ke bawah sikit. Dia kembang sikit je, kembang sikit. Kembang sikit. Ni macam ni, macam ni. Dia kembang sikit. Dia kembang sikit aja, dia pegang lutut. Pegang lutut tapi jari dia ke bawah. Dia kata menghadap ke bawah, menghadap ke belakang. Dia tak macam ni. Dia macam ni. Dia macam ni ya, macam ni ya. Macam ni. Dia pegang lutut ya. Okey, dia ada dua. Sama ada tangan kita bengkok ataupun straight bergantung pada badan masing-masing. Okey, ya betul. Yang pentingnya adalah kita 90 darjah. Dia tangan kita tak sama. Allah jadikan berbagai-bagai. Okey. Ya tu. Boleh ya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah itidal. Okey, Subhana rabbil azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Dah. Okey. Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Pastikan dahi dekat ni dan ditekankan. Dahi ditekan. Allahu akbar. Okay, masa kita sujud tadi, kita pastikan kita tekan kapet tebal, tekan ke bawah. Dia tak boleh duduk tekan tergantung, tak boleh. Dia punya tekan. Dia punya istilah dalam buku tu memang dia kata tekan. Ya. Kalau kapas tu kemek ke bawah. Ya saya. Okey, baik. Duduk orang belakang nampak ya, duduk istirahat. Duduk istirahat. Okey. Okey, duduk istirahat, kaki tegak. Okey. Semua boleh kat sini ya, tak ada yang duduk atas kursi ya. Macam mana? Ada lain sikit. Dia jarakkan. Dia jaraklah, kena jarak. Jangan dilipatkan dua macam ni ya, dia mesti jarakkan. Okey, okey, ini okey baik ya. Ada soalan? Perempuan dia ada soalan. Duduk macam ni, duduk ikna, okey, ikna ya. Ini dibolehkan ya, diharuskan dalam kitab fiqh memang dibolehkan untuk orang yang duduk macam ni lah, duduk antara dua sujud ya. Orang yang sakit kaki, orang yang badan dah makin besar, dia lebih selesa duduk begini. Dia lebih tinggi lagi. Tinggi. Yelah. Soalnya suami-suami lah. Suami-suami lah. Tu tak boleh. Sebab kita punya jari kita menghadap kiblat, jadi belakang kiblat. Jadi kena duduk iqaat tadi. Dia ada istilah dia duduk secara iqaat. Dia tinggilah. Sebelah je. Ya.
Ini iftirash lah ni, duduk secara iftirash. Tak. Dia belah ke tepi. Dia belah ke tepi. Dia andaikan dia ke tepi. Mana jadi Okey, baiklah, dah sudah duduk. Sekali Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir pula. Duduk tahiyat akhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir. Orang belakang nampak duduk tahiyat akhir? Okey, betul ya? Yang belakang tadi? Okey. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kejap. Nak jari ke atas sikit, okey. Sebaik-baiknya badan hendaklah kita duduk tegak sebenarnya, tegak. Tulang belakang. Yang tu ada cerita dia sebenarnya. Dia yalah kadang sebab kita bersama dengan Allah, kita letih, kita bukan bengkok kan, sepatutnya kita tegak. Boleh ya? Okey. Okey, ini nak pakai ni. Okey, duduk. Okey, pakai ni. Maknanya tak boleh melepasi ya, tak boleh lebih. Tu cuba buat kat bawah. Ya. Terkena kan, tak boleh kat atas. Contohnya lah, contoh ya. Okey. Tak boleh. Dia bukan di tengah. Peha, tapi di hujung peha, tapi tak boleh melepasi daripada lutut. Tak boleh. Ingat, apa yang kita buat adalah mencontohi Nabi. Ya, bukan kita saja nak buat, tidak. Ia memang dah terperinci dalam kitab fiqh. Dari turun-temurun sejak daripada 586 Masihi dahulu. Memang tertulis ya. Baiklah, tahiyat sudah. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata tengok di mana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila akhir. Nak baca doa, duduk lama-lama. Rugi tak baca doa selepas tahiyat akhir. Dia baca doa. Okey. Doa lah. Lalas ya Rabbana atina fid dunya pun boleh dekat. Boleh. Qala Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca sampai semayang pun baca, sentiasa baca. Ini memang Nabi sayang pada Muaz, dia suruh Muaz baca doa ini. Okey. Kemudian innaka hamidum majid, kepada engkau lah yang maha terpuji ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa niat untuk para malaikat dan kepada din Islam. Itu saja tambah-tambahan. Saya tak tahu daripada itu ditakuti melebihi 3 kali pergerakan. Ya, ditakuti menambah pergerakan. Sunat. Ya, menyapu muka sunat kan. Sapu. Ada itulah Allahumma salli Muhammad lah, bisalam lah. Ya. Itu takut melebihi pergerakan. Terutama kalau telekor yang mengganggu. Jadi telekor tu kena pilih-pilih lah juga. Jangan pula sampai terlalu besar sangat. Tak kena dengan saiz badan kita. Okay, tadi ada soalan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dan bila habis, automatik lah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali lah. 3 kali. Dan juga bila sembahyang maghrib dan juga sembahyang subuh, jangan lupa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, bilang 10 kali. Dan juga Allahumma ajirna minan nar berapa kali? 7 kali. Di mana bila kita baca setiap kali kita solat ini,
apabila di pada mahsyar kelak, di akhirat kelak, pintu-pintu neraka itu akan menyatakan bahawa kita lah orang yang sentiasa minta jauh daripada api neraka, dan pintu neraka itu tidak menerima lah untuk orang yang sentiasa membaca. Itu harapan kita, doa kita, dan minta Allah menerima kita sebagai hamba-Nya, dan juga Allah menerima segala ibadat kita, ya. Jadi ada lagi persoalan-persoalan tu saya terlintas tadi, dah terlupa balik, ya. Ya. Untuk subuh ada hadis. Subuh dengan maghrib saja. Yang lain sekali. Sekali saja. Sekali saja astagfirullahalazim itu samalah 3 kali. 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika sekali. Sekali. Allahumma jadi sekali. Okey, sekali lepas itu Al-Fatihah kita tujukan kepada para arwah kita, doa pada arwah kita sebab kita anak yang soleh, kan. Kemudian baca, jangan lupa membaca ayat kursi. Ayat kursi itu adalah untuk Allah tidak akan menjadikan, tidak menerima api neraka siapa yang membaca ayat kursi. Jadi ahli syurga lah siapa yang baca ayat kursi, hadis sahih. Jadi itulah yang menjadi sibuk macam mana pun kita nak pergi kerja apa, bacalah juga ayat kursi walaupun nak lipat-lipat sejadah. Jangan lupa. Jadi ketetapan pada diri kita. Sembahyang witir? Ya je. Okey, baik ya. Soalan ya tentang solat witir ya, sama ada kita nak sembahyang sebelum tidur ataupun nak sembahyang pagi tu. Pagi keesokan tu ya. Ada 2 pilihan ya. Kalau nak ikut hadis Saidina Umar, dia tak sembahyang. Kalau Saidina Abu Bakar dia solat sebab dia takut, sebab Saidina Abu Bakar dia berhati-hati, takut tak terbangun, dia jadi lupalah. Sebab Allah sangat suka hamba-Nya yang sembahyang solat witir. Jadi kita nak menjadi orang yang hamba yang disukai oleh Allah. Jadi Allah suka kita buat. Jadi tentang solat witir ni kita sembahyang sebelum tidur tu, selepas sembahyang sunat 4 rakaat, sembahyang sunat lagi qabliyah, ba'diyah. Qabliyah itu tak menjadi menjadi itulah sunat, tidak menjadi dia ada sunat tapi bukan sunat yang diberatkan ya. Okey. Kemudian kita sembahyang, kita bangun balik kita sembahyang witir 1 rakaat. Takut tak bangunlah. Tapi kalau kita kuat hati, kuat semangat, jiwa kita macam Saidina Umar, kita berbilang dunia, insya-Allah Allah tunjukkan aku. Jadi kita tak sembahyanglah. Jadi waktu sebelum subuh memang kita bangun pukul 4 pagi. Jadi kita sembahyang witir pada masa itulah. Dan kalau dia dah sembahyang 1 rakaat witir, dia sembahyang 2 lagi witir ataupun tak payah sembahyang lagi dah. Sebab 1 dah cukup dah, dan Nabi buat 3 yang paling baik. Nak sembahyang nak tambah 2 lah. Tambah 2 lah sebab 3. 1 campur 2 boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. 2 campur 1 boleh, 3 pun boleh. 1 salam. Tak ada, semua sembahyang ada salam, tapi 3 rakaat tu 1 salam. 1 salam. Okeylah. Jadi ada juga sembahyang witir 3 rakaat 2 salam. 2 tahiyat akhir. Okey, itu maksud dia ya. Okey, jelaslah. Betul. Okey, soalan lagi nak minta penjelasan? Baca dalam bahasa Melayu. Salat hajat. Jangan terlafaz. Dalam hati. Cakap dalam hati. Ya, tak apa, insya-Allah. Ya. Okey, minta maaf ya. Minta maaf Ustazah, saya interrupt sekejap. Kepada kawan-kawan yang terpaksa balik lebih awal, jangan lupa ada orang bagi nasi lemak, 1 kuih, 1 air, tapi kena pack sendiri. Semua ada beg plastik sendiri.
tak sedar. Sepatutnya pukul 9.30 ya, dah pukul 10 dah ya. Okey. Yalah, nampaknya banyak soalan-soalan kan. Jadi ya. InsyaAllah. Okeylah, insyaAllah. Ada masa jumpa lagi kan. Okay, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Yalah, kita sama kita berkongsi lah mana yang baik daripada Allah, daripada yang kurang daripada saya sendiri. Saya mohon maaf ya. Jadi yalah, kalau saya sudah sampai sinilah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah tak nak menjawab semua soalan-soalan yang ada. Kalau ada kesempatan di lain pertemuan, buat tentang soal jawab saja. Betul. InsyaAllah. Soalan saja. Tapi kena tulis awal-awal lah kan. Tapi insyaAllah lah boleh jawab kan. Okeylah. Dan saya serahkan kepada Puan Pengerusi.